parti takkan membiarkan Hishamuddin dan juga Khairi Jamaluddin lepas dengan pengkhianatan yang dia buat, dan juga serangan yang Khairi Jamaluddin buat semasa pilihan raya yang merosakkan keputusan pilihan raya. Jadi dua orang ni saya nampak mungkin tak bertanding dalam pilihan raya parti ni. Okey. Tapi kalau orang macam Johari Ghani dia nak bertanding tak ada masalah. Setakat ni belum nampaklah lagi ada pelanggaran disiplin. Orang macam Hasni Muhammad dia ada buat pelanggaran disiplin. Jadi kita tunggu apa tindakan disiplin yang diambil ke atas dia. Dan saya rasa jawatan naib presiden ni akan hangat. Johor pun ada ramai calon-calon ni tuan-tuan. Kita ada Datuk Seri Azalina, kita ada Datuk Seri Khalid Nordin, incumbent. Kita ada Datuk Seri Ahmad Maslan pun layak juga nak bertanding naib presiden. Di sebelah Perak pun kita ada dua calon yang saya rasa tak salah kalau dia nak menawarkan diri untuk bertanding jawatan presiden. Kita ada Dr. Zamri Kadim, Menteri Luar, kita ada Dr. Samsul Anwar Nasarah, Timbalan Menteri Dalam Negeri. So ini hak lah siapa nak menawarkan diri. Bagi saya kita mengamalkan demokrasi, tak ada masalah. Yang kita bimbang jawatan presiden je. Sebab jawatan presiden ini boleh menjatuhkan kerajaan di peringkat persekutuan. Ia akan menyebabkan kerajaan tidak stabil, akan menyebabkan investor tidak yakin untuk kembali ke negara kita. Banyak terganggu. Jadi jawatan naib presiden ni, biarlah siapa nak jadi calon nak bertanding. Perwakilan saya harap dia akan pilih orang yang boleh jaga parti. Itu penting tu. Itu penting. Okey? Apabila kepercayaan orang Melayu apabila bekerjasama dengan parti DAP. Apa pandangan itu? Ini saya dah jawab. Adakah puak-puak pengkhianat ni dapat gagal cuba untuk ini pun saya dah jawab. Pimpinan Agong UMNO telah membuat ketetapan bahawa ketua jawatan tertinggi itu presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan. Masih terdapat pemimpin UMNO yang bersuara di luar. Adakah ini menggambarkan bahawa mereka tidak hormat demokrasi dalam UMNO itu sendiri, Datuk? Adakah Datuk Pimpinan Agong Ismail Sabri? Okey, saya rasa sepatutnya lah semua pihak kena faham bahawa Perhimpunan Agong UMNO ada hak untuk membuat keputusan. Itulah peringkat yang paling tinggi dalam membuat keputusan parti. Jadi bila dah lebih 90% menyokong supaya jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan, cakap-cakap belakang, rumah dah siap tapi pahat masih berbunyi. Tetapi apa pun, saya rasa kita tak boleh halang demokrasi. Mulut mereka nak cakap apa itu biarkan mereka lah. Okey. Mempengaruhi perwakilan agar mereka dapat bertanding presiden dan timbalan presiden untuk cuba menguasai UMNO. Adakah mereka akan cuba telah membuat ketetapan bahawa ketua jawatan tertinggi itu presiden dan timbalan presiden tidak ini dah jawab. Kecewa selepas dipinggir. Kenapa perlunya diwar-warkan bahawa Datuk Seri Zahid akan dibebaskan bila jadi timbalan Perdana Menteri, apabila menyokong Anwar Ibrahim akan bebaskan Datuk Seri Zahid? Kenapa, Datuk? Kenapa? Ini naratif yang dimainkan oleh Raja Petra lah. Dia kata bahawa Anwar Ibrahim akan bebaskan Datuk Zahid, bebaskan Datuk Najib. Dia kata Anwar Ibrahim akan campur tangan dalam urusan ROS dan sebagainya. Sebenarnya ini hanya untuk mewujudkan persepsi buruk. Saya yakin tuan-tuan, ketika Datuk Zahid berhadapan dengan 87 pertuduhan,
40 pertuduhan yang pertama tu, pada ketika itu Anwar Ibrahim pun tak ada, tuan-tuan. Pada ketika itu, orang yang menjadi Perdana Menteri pun tak suka dengan Datuk Zahid ni. Ini terus terang saya cakap lah. Tapi Datuk Zahid lepas juga. Kan? Apatah lagi saudara dalam kes yang melibatkan kes di bawah Hakim Colin. Sekarang ni Hakim Colin walaupun dah dinaikkan pangkat menjadi Hakim Mahkamah Rayuan, tapi kes ni masih beliau kendali. Bila mana orang kata Datuk Zahid beli banglo menggunakan duit yayasan, dia kata duit ni, rumah tu ialah untuk beliau duduki. Saya rasa orang-orang UMNO semua tahu betapa besarnya rumah Datuk Zahid. Ketika dia belum jadi ahli parlimen pun, dia dah ada rumah tu. Dan keliling rumah dia tu rumah anak-anak dia. Rumah anak-anak dia pun alhamdulillah lah tuan-tuan. Sebab dia memang orang korporat daripada dulu lagi. So, bila hakim dah pergi ke Country High, tengok sendiri dua buah banglo ini yang dulunya merupakan surau sebelum Surau An-Nur dibina. Satu dah jadi pusat pengajian dewasa, sekolah tempat orang belajar agama untuk orang dewasa, dan satu sudah menjadi apa dipanggil sudah menjadi sekolah tahfiz. Jadi bila dah jadi sekolah tahfiz dan hakim dah tengok sendiri, saya yakin Datuk Seri Zahid akan mendapat keadilan insya-Allah. Tapi sudah pastilah kalau misalnya dia dibebaskan, orang akan kata terhadap Anwar Ibrahim. Dia kata Anwar Ibrahim yang campur tangan dan sebagainya. Ini naratif yang cuba diwujudkan oleh pihak Perikatan Nasional. Apa tujuan sebenar mereka menyerang Datuk Presiden setiap hari? Kenapa perlunya? Okey, dia tanya kenapa Presiden diserang setiap hari. Saya nak beritahu siapa juga jadi Presiden UMNO ni tuan-tuan, musuh-musuh dia tetap akan serang lah. Jadi kalau tak sanggup nak kena serang ni, elaklah daripada jadi Presiden. Tapi kita ucap tahniah kepada Datuk Seri Zahid, walaupun walaupun beliau ni berhadapan dengan pelbagai pancaroba, beliau masih lagi istiqomah, masih lagi membela nasib UMNO, masih lagi sanggup untuk berkhidmat memimpin UMNO ni. Kita ucap tahniah dan terima kasih. Okey. Adakah Parti PAS bersatu menyerang Presiden UMNO, menyerang kepimpinan UMNO pada hari ini akibat kerana mereka gagal memainkan isu perkauman? Apa pendapat itu? Bagi saya, isu perkauman ni nak kata mereka gagal pun tak boleh. Sebenarnya boleh kata berjaya jugalah. Selain daripada menggunakan duit untuk mendapatkan undi orang Melayu ni tuan-tuan, salah satu sebab kenapa PAS Perikatan Nasional berjaya ialah bila mereka berjaya mewujudkan persepsi bahawa masuk PAS ini umpama masuk Islam. Kalau bersama dengan PAS ini macam bersama dengan jemaah Islam. Kalau tak menyokong PAS, menyokong bersatu, menyokong PH atau menyokong BN, AKP. Seperti mana yang Ketua Pemuda Sikh, walaupun dia dah minta maaf, tetapi benda ni melekat khusus terhadap anak-anak muda tuan-tuan. Jadi saya tak nafikanlah ini turut menyumbang.